kanak-kanak semakin hari semakin membimbangkan. Setiap hari kalau kita boleh lihat di dada-dada akhbar, ada sahaja kes yang dilaporkan mengenai penderaan kanak-kanak ini. Bercakap berkenaan penderaan kanak-kanak, apakah aspek psikologi dan juga aspek kaunseling boleh diterjemahkan, khususnya berkenaan tentang kaunseling keluarga untuk kita mengelakkan perkara ini daripada terus berlaku. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, Ketua Jabatan dan Pakar Perunding Kanan Jabatan Perubatan Psikologi Pusat Perubatan Universiti Malaya. Terima kasih Doktor bersama dengan kami pada pagi ini. Doktor, bercakap tentang penderaan kanak-kanak ini bukan satu isu yang baru dibincangkan, malah sudah menjadi tabu dalam kalangan masyarakat. Sewaktu pandemik juga peningkatan kes itu semakin tinggi dan membimbangkan. Namun bercakap tentang puncanya, apakah penderaan kanak-kanak ini merupakan kesan domino yang mana melibatkan ibu bapa yang mungkin pernah mengalami gangguan psikologi sewaktu di usia kecilnya? Terima kasih kepada ATM kerana saya rasa amat bersesuaian untuk bercakap pada topik berkenaan dengan penderaan kanak-kanak pada masa ini. Memanglah kalau dilihat masa PKP contohnya, isu bekerja dari rumah kan, work from home, meningkatkan stres di rumah. Kita ingat kerja pada rumah mudah untuk jaga anak, rupanya susah nak divide masa tu kan. Dan sebenarnya dalam konteks apa pun ada risiko, dan memang kalau topik hari ini kita cakap pasal cabaran ekonomi, sebenarnya kalau dilihat faktor risiko satu daripadanya adalah cabaran ekonomi yang untuk parents lah khususnya kan, nak membesarkan anak dan keadaan macam hidupan di bandar, kadang-kadang isu-isu pasal miskin bandar, keadaan ni boleh menimbulkan risiko. Jadi itu saya dah ulas tu lah kiranya daripada faktor masyarakat sendiri. Jadi faktor masyarakat itu satu daripadanya. Nanti saya akan cakap faktor ibu bapa dan faktor kanak-kanak tu sendiri kan. Tapi yang paling kita tahu faktor masyarakat di mana ialah dengan kerajaan baru mungkin ada idea-idea yang lebih bagus lah contohnya kan. Jadi faktor risiko tadi saya kata miskin bandar. Jadi miskin bandar ni kadang-kadang ada juga berkaitan dengan contohnya macam alkohol, penggunaan arak, dikaitkan rapat dengan banyak masalah sebenarnya penggunaan alkohol berlebihan, arak, minuman keras. Jadi kawalan itu penting. Contohnya domestic violence, keganasan rumah tangga. Jadi itu konteks besar dia. Jadi kalau di rumah tu ada gangguan kekerasan sentiasa berlaku, anak biasanya akan jadi mangsa terakhir. Kena ingat di sini bila disebut pasal penderaan ni, ada penderaan fizikal, penderaan emosi dan pengabaian, neglect juga. Jadi bayangkan kalau kat rumah, ini saya cakap senario bukan tu anak jadi mangsa. Contohnya suami isteri bergaduh, ada melibatkan fizikal. Anak lihat, anak boleh jadi trauma. Itu pun sudah termasuk konsep penderaan neglect. Tak usah cakap pasal ibu bapa yang menggunakan kekerasan fizikal, mengherdik sampai anak jadi trauma. Sebab anak-anak ini sebenarnya mereka ni agak sensitif. Mungkin orang dewasa kita kata ini tak ada apa-apa, tapi bagi anak tu sudah menjadi satu yang satu tekanan yang amat besar dan mengganggu emosi dia. Jadi kita tak boleh kata kita okey je sebab kita dewasa. Tapi kanak-kanak lebih fragile, lebih mudah terganggu emosinya. Dan ini bercakap pasal satu konteks di mana pendera ni sendiri pernah mendera ataupun jadi mangsa masa dia kecil. Memang itu menunjukkan agak tinggi peratusan sampai 70-80% bila dia buat research atau penyelidikan daripada orang yang mendera ni, mereka ada latar belakang pernah menjadi mangsa dera juga. Ya, macam kita memang maklum mengenai penderaan fizikal, penderaan seksual, penderaan secara mental ataupun pengabaian ini. Tapi untuk kanak-kanak sebenarnya penderaan itu lebih besar skopnya. Seperti contoh penderaan secara lisan, kata-kata yang kesat, marah itu juga sebenarnya boleh melatakan trauma dan juga gangguan emosi kepada kanak-kanak. Jadi definisi penderaan kanak-kanak ini daripada sudut psikologi untuk kita beri pemahaman kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Kalau ikut
bukan definisi penderaan ini dah dicakapkan tadi lah. Platform-platform ada jadi fizikal, ada emosi, ada seksual dan juga pengabaian. Ini perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada apa yang kita katakan sebagai penderaan. Jadi sama ada perbuatan ini berbentuk aktif. Aktif maksudnya memang kita direct dengan kanak-kanak itulah, sama ada kita hari-hari kita dera dia, pukul dia sampai ada kecederaan, ataupun sampai dia jadi takut, dia menyendiri. Ini kesan jugalah sikit sebanyak mungkin kita bercakap lagi, tapi kalau berlaku setiap hari ataupun apa-apa cara lah sekalipun, seksual juga termasuk. Ini cara aktif ataupun cara omission. Omission ni maknanya kita tak kisah makan dia, kita macam tak layan emosi. Maknanya kita patutnya dengan anak ni kita bercakap ibu bapa, tak jadi bermain. Tak bermain. Kita tak mungkin tidak mengendahkan tekanan dia. Contohnya dia ada masalah di sekolah dan sebagainya. Kita buat tak tahu je kan. Kita sibuk dengan kerja kita. Zaman sekarang kan nak cari nafkah lah dan sebagainya kan, untuk cara praktikal mungkin ada alasan yang betul, tapi tak dikisahkan perkembangan emosi anak. Sepatutnya zaman ini, saya selalulah bila platform saya bercakap seperti ini, saya selalu kata ibu bapa zaman sekarang kena jadi the best friend, kawan yang terbaik untuk anak. Bukan parenting berbentuk dulu kala lah, macam paternalistic, maksudnya parents selalu betul, anak 100% pejam mata ikut cakap ibu bapa. Tak. Cara yang betul, kalau kita tak bagi, kita tak bagi tahu kenapa kita tak bagi, kita perjelaskan, dan juga kita jadi kawan tadilah. Maknanya di social media kita tahu siapa kawan dia, dia rasa selesa pula dengan kita. Memang the best friend is my father, my mother kan. Jadi itu satu saya rasa satu protection akhirnya daripada isu penderaan ni, sama ada penderaan luaran atau dalam keluarga dan sebagainya. Jadi itulah konteks penderaan tadi. Cuma doktor, mungkin saya nak membawa perbincangan ini dalam perspektif yang lebih mendalam, kerana ada beza. Mungkin kita perlu memperjelaskan sama ada mendisiplinkan atau mendera. Mungkin konteks di barat, tindakan fizikal itu dianggap sebagai satu penderaan, itu amat jelas. Tetapi dalam konteks masyarakat Asia, mungkin menggunakan sedikit kekerasan ataupun menggunakan sedikit tindakan mendisiplinkan itu tidak dianggap sebagai mendera. Masih lagi diamalkan untuk memastikan anak-anak ini melakukan tugas-tugas rumah harian dan juga secara berdisiplin. Jadi apa sebenarnya the fine line untuk mendefinisikan antara mendera dan mendisiplinkan anak? Jadi saya rasa perkara itu amat penting. Dan kita tak boleh kata kita kena abaikan mendisiplinkan. Memang kita kena buat juga pada masa yang sama. Jadi tapi perlu diingat, mendisiplinkan bukanlah bersamaan dengan maksud mendera ataupun menggunakan cara kekerasan. Mungkin kita, tadi saya kata sambung daripada kita sebagai kawan, kita nasihat dengan baik, sepatutnya buat macam ni. Sebab anak-anak ni masih kecil. Mesti ada silap yang saya tak tahu, bukan katalah pada cara perbandingan, dia tak tahu nilai, dia tak tahu adab. Contohnya depan orang tua dia mungkin melintas saja, dia ambil barang orang pun tak bagi tahu sebab dia tak tahu benda itu salah, katakan. Jadi pada peringkat mula kita bagi tahu. Macam contohnya barang orang jangan kita rosakkan bila pergi rumah orang, duduk kan, contohnya kan, kita cuba disiplinkan di peringkat awal. Jadi kalau banyak kali berlaku keadaan macam itu, mungkin kita boleh naikkan cara mendisiplin lah. Kita tanya dia apa masalah bila pergi rumah orang, contohnya kita tak boleh mengawal kelakuan. Dan mungkin inilah satu konteks lagi, mungkin masalah kelakuan yang perlu dapat kanak-kanak tadi perlu dirujuk juga, sebab mungkin dia ada masalah macam hyperaktif dan sebagainya. Ini satu lagi faktor kenapa mungkin berlaku. Faktor kanak-kanak tu sendiri mungkin ada masalah kelakuan, mungkin dia bonding atau hubungan dengan ibu bapa tak rapat. Ini satu saya kata ni penting, hubungan ibu dengan ibu bapa ni kena rapat. Sebab kalau tak rapat, contohnya mereka ni kelakuan mungkin susah. Dan itulah bila kita lihat juga ada konteks, macam contohnya ibu bapa pun memang ada masalah besar. Contoh masalah ambil minuman keras saya kata tadi, ataupun ambil dadah, dan mungkin dah masuk dalam sistem criminal justice.
anak tu akan jadi berisiko untuk terbiar. Bayangkan anak tu memerlukan belayan kasih sayang. Mungkin masa ibu bapa ada mungkin tak terbaik, tetapi cara kemudaratannya apabila dikeluarkan ibu bapa sebagai penjaga, anak tu lebih risikonya lebih tinggi dan tak tahu siapa yang akan jaga contohnya. Jadi kadang-kadang dalam konteks macam itu perlu ada surveillance system. Jadi ada kanak-kanak ini, mungkin saya ceritakan di konteks ini dululah. Mungkin ini satu penambahbaikan. Contohnya apabila ibu bapa terlibat dengan jenayah ataupun criminal justice system kan, mungkin ada 3 red flag dekat situ. Jadi saya nampak macam contohnya pihak berwajib Jabatan Kebajikan Masyarakat, ini risikonya tinggi. Jadi risiko tinggi, sebelum berlaku apa-apa, kita pergi outreach dulu, tengok keselamatan ni. Contohnya dalam Akta Kanak-Kanak Child Act 2001, ada disebut child protector ataupun pelindung kanak-kanak. Dia pergi pastikan, sebab kanak-kanak ni dah risikonya agak tinggi. Ibu bapa terlibat dengan dadah, ibu bapa masuk dalam criminal justice, anak-anak siapa yang jaga. Jadi risiko dia mungkin kalau macam hujan tu amaran jingga ke dah tinggi tahap dia. Jadi waspada. Jadi kena ada susulan. Ini sebab sebelum saya lupa saya ceritakan perkara ini, saya rasa perlu dilihat baliklah dalam konteks kesejahteraan kanak-kanak di negara kita. Bila kita bercerita mengenai kanak-kanak, kita selalu membayangkan budak-budak yang berumur 6 tahun ke bawah. Tapi sebenarnya definisi kanak-kanak ialah mereka yang berumur 18 tahun dan ke bawah. Betul. Jadi treatmentnya berbeza daripada yang kanak-kanak yang betul di bawah 6 tahun dan juga mereka yang berada di bangku sekolah ini. Cara nak tegurnya berbeza, permasalahan berbeza dan penderaan mungkin juga cara yang berbeza. Jadi selaku ibu bapa ataupun orang luar, bagaimana sebenarnya untuk kita memahami penderaan, kita kata remaja lah, hampir-hampir remaja di Malaysia ni, bagaimana? Itulah konteks yang kita cakap ni satu konteks yang luas jugalah. Maksudnya good parenting skill ataupun ilmu keibubapaan yang terbaik lah wajar ada di setiap ahli masyarakat. Contohnya, jadi mereka akan tahu kanak-kanak umur 2-3 tahun kehendak dia lain, tahap trauma dia mungkin lain kan. Mungkin satu jeritan kanak-kanak tu terkejut. Jadi kalau banyak kali jeritan berlaku dalam rumah ni dengan anak umur 3 tahun, 10 kali dia dengar mungkin jeritan tu kepada siapa-siapa, oleh siapa-siapa dalam rumah, tapi anak tu mungkin dah ada igawan dalam diri dia dan dia pula tidak dapat bercerita apa yang dialami sebab perkembangan language semua, dan dengan trauma tadi lagilah perkembangan kognitif dan language tu, bahasa dan percakapan mungkin agak tak baik, mungkin belajar bahasa-bahasa yang tak baik, mungkin disiplin tadi dia dia panggil macam role model dia, nampak selalu hari-hari nampak menjerit. Dia pun ini satu lagi lah kenapa dia jadi macam itu kan. Jadi kita sebagai bapa amat penting dalam zaman ini, sebab kita kadang-kadang kita tak ada masa duduk betul-betul mengajar apa yang betul, tapi kita role model tu penting. Masa dalam kereta, cara kita memandu kereta juga, jangan ibu bapa ada elemen road bully, anak 10 tahun dia tengok parent dia jadi road bully, bawa potong belah kiri, anak pun akan kata normal lah potong belah kiri tu bila dia umur 18. Jadi ini daripada umur 2-3 tahun sampailah dia besar. Dan kalau untuk menjawab soalan tadi masa kecil tadi kita kena ada satu good parenting skill. Dan apabila anak sekolah menengah, lagi penting ibu bapa sebagai kawan tadi, sebab kalau tidak dia cari maklumat yang tak baik, dia mungkin dapat info, kadang-kadang lah dalam social media boleh dapat info seksual, boleh dapat orang yang kita tak kenal dan lari daripada rumah, daripada pengawasan kita. Jadi kalau dia kanak-kanak tu ataupun remaja tu baik dengan parent, dia ada masalah, dia ceritakan. Dia mungkin dia suka sesuatu, dia ceritakan daripada ikut saja yang lain. Dan yang paling bahaya kalau ikut social media, mungkin info tu tak betul. Dan akhirnya apa yang dia buat pun benda tak betul. Zaman generasi Z kan sekarang ni, semua dekat handphone, gadget, social media. Cuma kita juga nak berkongsikan talian kasih oleh Kementerian Pembangunan Wanita di 15999 juga boleh digunakan sebagai medium untuk menyalurkan aduan sekiranya anda menjadi mangsa ataupun terlihat situasi kepada mangsa yang terlibat dalam sebarang bentuk isu-isu berkenaan tentang keluarga dan juga isu penderaan. Doktor, ibu bapa ini dianggap sebagai superior kepada kanak-kanak. Sudah pasti untuk melaporkan, mengadu ataupun membongkarkan berkenaan perbuatan ibu bapa itu agak sukar. Betul. Dalam banyak isu-isu penderaan seksual, isu-isu gangguan seksual dan juga isu rogol,
agak sukar juga mangsa untuk tapis ke hadapan kerana sifat superior itu. Betul. Jadi bagaimana isu pendidikan kanak-kanak ni boleh diselesaikan dalam perihal kita sebagai masyarakat juga turut menjadi mata dan telinga. Betul. Itu memang amat penting. Yalah, macam talian kasih tadi penting. Di Kementerian Kesihatan pun dah ada talian psychological helpline contohnya yang dibuat itu pun perlu kan tahu. Tapi isu memang akhirnya kalau penderaan itu berlaku dalam konteks rumah kan dengan ibu bapa, sukar orang lain nak tahu kan. Jadi ini satu cabaran. Jadi inilah dia punya satu sistem lagi di mana contohnya saya rasa 90% kanak-kanak pergi sekolah. Jadi ada elemen di sekolah juga yang penting untuk mengenal detect yang mana macam saya kata tadi yang berisiko tinggi diberi lebih orang kata perhatian. Selain pada itu guru-guru juga ada kemahiran lah, maknanya boleh mengesan. Dan di sekolah kan ada kaunselor pendidik juga kan. Zaman sekarang ni saya rasa setiap sekolah mesti ada, saya guna perkataan itu, ataupun diklusterkan 2-3 sekolah kalau tak cukup sangat lah, mungkin 2 orang cover 3 sekolah di especially urban area. Jadi cikgu akan rujuk kepada kaunselor ni contohnya untuk mengenal pasti kenapa kelakuan kanak-kanak ni macam ni, kenapa pelajarannya menurun, ataupun kalau kaunselor tu memang amat bagus, mungkin bila bercakap dengan kaunselor ni cerita ni boleh keluar sebab di rumah tak selamat untuk cerita. Dan kadang-kadang parents pula, kita sebagai pada amnya kalau jiran masuk campur kan, orang kata masuk campur rumah tangga orang, hal rumah tangga orang, tapi tetap malam ada dengar jeritan, dengar macam ada sesuatu. Jadi kalau jiran yang prihatin zaman ini suka tak suka, mungkin boleh trigger benda ni macam talian kasih tadi. Tapi bukan maksudnya bila kita trigger tu kita nak menghukum ibu bapa dia. Untuk pastikan, sebab mudarat ni kalau berlaku amat tinggi, jadi kita sebelum ianya berlaku, sebelumnya jadi makin teruk, kita trigger sistem ni dulu. Jadi macam itulah saya kata Jabatan Kebajikan Masyarakat ni banyak juga role di zaman-zaman ini. Banjir pun dia kena jaga kebajikan orang banjir kalau ikutkan, sebab pasal banjir orang semua stres. Jadi JKM lah yang paling penting. Isu penderaan kanak-kanak ni pun macam itu juga. Tapi saya yakinlah dengan intizam kerajaan baru ni kan, boleh ada satu perubahan untuk kebaikan. InsyaAllah. Betul. Jadi kepada orang ramai seperti mana doktor katakan tadi, kita perlu ambil tahu apa yang terjadi pada jiran-jiran. Jadi mungkin ada yang risau untuk memberikan maklumat Ismail, tapi apa yang saya kongsikan ini di bawah Akta Kanak-Kanak Seksyen 116 jelas menyatakan memberikan pelindungan kepada informer atau pemberitahu, di mana mana-mana orang yang memberikan apa-apa maklumat bahawa seseorang kanak-kanak memerlukan pelindungan tidak menanggung apa-apa liability kerana fitnah atau selainnya. Ini bermaksud kepada pemberi maklumat di luar sana, anda tidak akan disaman fitnah dan juga tidak boleh diambil apa-apa tindakan. Jadi jangan risau kerana anda dilindungi. Okey, baik, terima kasih doktor untuk perkongsian yang dibawakan pada pagi ini berkenaan tentang penderaan kanak-kanak. Dari aspek psikologi banyak yang boleh difikirkan dan juga banyak yang boleh kita lakukan untuk menyantuni anak-anak kecil ini. Kita nak berehat seketika dan kita nak ke Melaka untuk bercakap lebih lanjut berkenaan perkongsian cerita pagi di Melaka. Silakan siapa penyampai di sana.